Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita di dalam sesi kita pada pagi ini, iaitu insya-Allah sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-116. Muka surat yang ke-116, dan kita akan bersama-sama untuk mentadabbur pada hari ini surah Al-Maidah ayat 46 sehingga ayat 50, insya-Allah. Hari ini hari Jumaat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati hidup kita, akan terus memberikan kepada kita kefahaman terhadap Al-Quran dengan usaha daripada kita. Dia memerlukan usaha daripada kita, bukan hanya semata-mata kita inginkan sesuatu tapi tanpa kita berusaha. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati hidup kita pada hari ini dan seterusnya dengan usaha yang sedikit untuk kita bersama-sama mendalami, melihat, mentadabbur daripada setiap muka surat Al-Quran. InsyaAllah hari ini 116, muka surat 116 bersama-sama dengan kita insyaAllah. Dan sebelum daripada saya meneruskan, nak pastikanlah kepada sesiapa yang berada bersama dengan kita pada pagi ini untuk memastikan suara dan juga video insyaAllah clear, tak ada masalah. Hari ini kita akan melihat apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah tentang satu kelompok lagi daripada ahli kitab. Kalau sebelum daripada ini Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan tentang ahli kitab, iaitu orang-orang Yahudi. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita pula tentang orang-orang Kristian. Jadi dua kumpulan ni, iaitu sama ada Yahudi ataupun Kristian, mereka ini masing-masing mempunyai satu sikap mereka yang tersendiri, yang kadang-kadang sama, yang kadang-kadangnya berbeza sedikit. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala kita tengok apa Allah Taala ceritakan kepada kita pada pagi ini insya-Allah dalam muka surat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan iaitu tentang orang-orang Kristian sekarang. Iaitu kalau ikutnya orang-orang Kristian ini adalah merupakan daripada Bani Israel juga. Mereka ni sama saja kan, sama keturunan maknanya, iaitu Nabi Isa AS adalah daripada Maryam, anak kepada Maryam. Maryam ni adalah anak kepada Imran. Imran ni adalah daripada Bani Israel. Tetapi Bani Israel pada masa tersebut mereka ni terbahagikan kepada dua. Ada satu Bani Israel ni yang dah menyeleweng dah, lari dah. Mereka kata, mereka dakwa mereka ni adalah pengikut kepada Nabi Isa, mengikut Taurat tapi mereka tidak berpegang kepada Taurat tu. Tiba-tiba ada satu kumpulan ini kita telah ceritakan dulu semasa kita bincangkan dalam surah Al-Imran, keluarga Imran. Kenapa Allah Ta'ala sebut keluarga Imran di situ? Kerana keluarga Imran ini di antara contoh-contoh keluarga yang masih berpegang kepada apa yang diajar oleh Nabi Musa alaihi salam, iaitu menuruti Taurat. Tapi selepas pada zaman tu, pada zaman Nabi Isa, Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di sini wa qaffayna ala atharihim. Maknanya qaffa tu maknanya ialah atba'na, maknanya selepas daripada itu kami ikuti pula, kami sambung pula, kami makna utuskan pula ala asarihim, di atas asar mereka. Asar mereka iaitu asar nabi-nabi terdahulu. Jadi kita dah sebut sebelum daripada dalam buku sebelum ni, banyak Allah Ta'ala utuskan nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Tapi of course banyak daripada nabi-nabi ni mereka bunuh, banyak daripada nabi-nabi ni mereka buat tak endah, dan macam-macam lagi, seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Yahya dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata ala asarihim, iaitu selepas daripada nabi-nabi itu Allah Ta'ala utuskan pula bi Isa bin Maryam, dengan Nabi Isa bin Maryam.
Jadi Allah Ta'ala kata, apa kerja Nabi Isa ni? Apa tugas besar Nabi Isa? Ialah musaddiqan. Yang pertamanya, dia ni adalah musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan maknanya membenarkan, membenarkan apa? Iaitu muayyid maknanya. Menyokong lagi. Menyokong, membenarkan maknanya menyokong apa yang telah ada di hadapannya. Di hadapannya itu sebelumnya, bukan di hadapan tu makna akan datang, bukan. Lima qablahu, itu maksudnya. Itu lima baina yadayhi, apa yang datang sebelum ni, iaitu Nabi Musa lah. Nabi Musanya, Nabi Daudnya, Nabi Sulaimannya, ramai Nabi-Nabi, sampailah kepada Nabi Zakaria, sampailah kepada Nabi Yahya. Jadi semua Nabi Isa ni ceritakan bahawa ini adalah yang benar menjadi penyokong minat Taurah, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Taurah. Jadi maknanya mereka ni kan, walaupun Nabi-Nabi mereka ni banyak, Nabi-Nabi daripada Bani Israel, tapi semua mereka ni berpegang kepada satu kitab sahaja, iaitu kitab Taurah. Undang-undang dalam kitab Taurah. Jadi pegangnya mereka kepada Taurat tu. Jadi bila datang Nabi Isa membenarkan bahawa Taurat ni, Taurat yang tidak diseleweng lah kan, itu adalah merupakan, ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu semua mesti ikut apa yang ada dalam Taurat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian Allah Taala kata wa atainahu al-injil. Lalu Allah Taala datangkan kepada Nabi Isa alaihi salam ni satu kitab baru, iaitu al-injil fihi hudan. Injil ni ada apa? Ni Injil yang tidak seleweng. Padanya di dalam Injil itu ada hudan, petunjuk. Petunjuk maknanya petunjuk daripada kesesatan, supaya kamu ni tak sesat. Jadi dah lama sana tu, Nabi Musa tu dah lama kan. Kalau ikutnya sampai dah mungkin kata 1000 lebih kan, tahun. Jadi Allah Ta'ala datang pula Injil. Wa nur, dan dia juga adalah cahaya. Kita dah sebut sebelum daripada ni kan, kita perlukan kepada dua, petunjuk dan juga cahaya. Ada petunjuk, tak ada cahaya, tak nampak petunjuk tu. Tu contohlah kita kan, kalau kita dalam gelap, maknanya tak ada cahaya. Tak ada cahaya, macam mana nak dapat nampak tu signboard dan sebagainya. Kalau ada signboard tapi tak ada cahaya, tak jadi. Kalau ada cahaya tak ada signboard, tak tahu, tak jadi kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dua ni, hudan wa nur. Hudan wa nur, tengok kan, ulang banyak kali kan. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah. Sekali lagi Allah Ta'ala maknanya emphasizekan, tekankan, sebutkan sampai dua kali kat sini kan. Kalau tengok banyak lagi selepas daripada ni, ada benda-benda lagi Allah Ta'ala sebutkan dua kali kan. Jadi nak tekankan apa ni? Bahawa ni dalam Injil ni ada hudan, ada nur, ada hudan, dan dia membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa sebelum daripada ni tu. Kenapa kamu tak ikut? Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Tengok ulang lagi, dia adalah petunjuk kepada kamu semua. Dah nampak dah, dah datang dah Nabi Isa, dah nampak dah dia adalah hudan, dan dia juga adalah mau'izah, nasihat-nasihat kepada orang-orang yang bertakwa, peringatan kepada orang yang bertakwa. Okey, jadi seterusnya, itu ayat 46. Kita pergi kepada ayat 47. 47. Waliyahkum, waliyahkum dalam bahasa Arab tadi ada lam depan tu, kemudian ada fi'il mudhari', yahkum. Jadi bila sebut waliyahkum, jadi kalau ada lam tu, maknanya dia panggil lamul amri, nama dia, makna suruhan tu, hendaklah berhukum, gitu. Wal yahkum, hendaklah berhukum ahlul injil, orang-orang Injil, maknanya pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam ni. Kalau sekarang ni kamu pula orang Kristian pula, dengar orang Kristian yang kata kamu Kristian, sebenarnya kita sebut sebelum daripada ni kan, bahawa Nabi Isa ni adalah Muslim. Tapi mereka ni bila dah meleweng, maka mereka pun mengatalah mereka ni adalah Kristian, mereka ni adalah Yahudi dan sebagainya. Jadi Allah SWT kata hendaklah. Siapa ni? Iaitu orang-orang Kristian ini hendaklah yahkum ahlul injil, orang-orang Injil ni, bima anzalallahu fih, dengan apa yang ada, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Injil tu. Janganlah dah turunkan, dah mengaku Injil ni daripada Allah, tiba-tiba tak mengaku sahaja. Buat apa kan? Mengaku kata ini kitab suci, ini kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Injil. Tapi tiba-tiba tak nak ikut pula. Apa guna tak nak ikut kalau mengaku tapi tak nak ikut? Ini begitulah kita kan, kepada kita ni sekarang ni kan, kita ni mengaku Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna kalau kita tak nak ikut? Hanya baca sahaja. Quran bukan hanya untuk dibaca sahaja, tapi untuk difahami, untuk diamalkan, untuk disebarkan, untuk dipraktikkan, untuk dijadikan sebagai alat, sebagai perkara yang dihukumkan di kalangan manusia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita begitu, jadi Allah Taala kata ni wal yahkum, hendaklah
ahli Injil itu berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ini ayat sekali lagi ulang sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ini. Iaitu Allah Ta'ala kata, dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia sebenarnya adalah orang-orang yang fasiq. Kita sebut hari sebelum daripada ni, dan dalam ayat-ayat yang diceritakan oleh Allah SWT tidak jauh kan, baru muka surat lepas semalam baru kan, dalam sesi sebelum daripada ni Allah Ta'ala kata dalam muka surat 115, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Jadi ada tiga, satunya kafir, satunya zalim, yang ketiganya ialah fasik. Jadi ulama-ulama kita, seperti yang saya sebut sebelum daripada, seperti Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat ini, dan juga seperti Mujahid, seorang tabi'in yang menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahawa maksud ayat ni lah diturunkan kepada semua orang, mungkin kepada ahli kitab, mungkin kepada, walaupun ada ulama-ulama yang mengatakan ayat ini untuk orang ahli kitab sahaja, tak. Ibnu Abbas dan juga Mujahid mengatakan dalam sebagaimana yang disebutkan oleh dalam tafsir Al-Wasit yang dikeluarkan oleh Universiti Al-Azhar, oleh ulama-ulama Azhar, himpunan ramai ulama Azhar, mereka mengatakan bahawa ayat ini adalah umum untuk siapa saja yang tidak berhukum, tak kira lah mereka ni kafir ke, tak kafir ke, yang Islam ke, jika sekiranya kalaulah mereka ini menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu, apa yang ada dalam Quran, mereka tolak, mereka tak berhukum dan mereka tolak, maka itu boleh jadikan mereka itu keluar daripada agama. Yang keduanya, kalaulah sekiranya mereka itu tidak menolak, cuma tidak berhukum saja, tidak mengatakan bahawa ini hukum ni memang betul daripada Allah kan, tapi tak apalah, kita susahlah kasi nak buat ni, kita ambil hukuman daripada manusia. Tengok tu kan, kita rela ambil daripada ketetapan fikiran manusia sehingga kita menolak. Kalaulah tidak ada, Allah Ta'ala benarkan kita untuk mengambil apa-apa saja kan, ya, tak menjadi masalah. Masalahnya bila ada bertentangan, kontradik. Allah Ta'ala ceritakan satu benda, tiba-tiba manusia ni berfikiran bahawa ini tak sesuai dan sebagainya. Jadi kalau ada kita tak beramal, cuma kita yakin dan percaya itulah lebih baik, cuma kita tak buat, itu masuk dalam ayat al-fasiqin, al-fasiqun di sini, iaitu fasik, fasikun, fasikin sama. Jadi artinya sini ialah, kemudian yang zalimun tu apa? Kedua-dua tu adalah zalim. Bila tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kedua-dua tu adalah zalim, dikira zalim. Tak kira lah dia ni kafir ke, tak kira lah dia ni fasik ke, tapi bila tak ikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah zalim. Jadi keadilan hanya pada mengikut apa yang Allah Taala tetapkan. Jadi tak kisahlah, tak kira lah. Kalau awak tak ikut, awak ni zalim. Okey. Jadi maknanya jangan kita kata bahawa yang ni nampaknya lebih adil. Tak mungkin lebih adil, sebab apa Allah Taala kata, siapa yang tak berhukum dengan hukum ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah zalim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya kata, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Seterusnya cerita lagi, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata, wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, kepada engkau al-kitab, iaitu Al-Quran, bil haqqi. Benar-benar ni, bukannya main-main Quran ni benar-benar musaddiqan lima baina yadayhi. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Nabi Muhammad, jadikan Quran ini membenarkan, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, daripada kitab-kitab. Kitab sini ulama tafsir kata kutub, iaitu kitab-kitab, kitab Taurat ke, kitab Injil ke, kitab apa saja, suhuf-suhuf ke, semua yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad membenarkan. Artinya apa? Dia tak macam setengah-setengah daripada ahli kitab. Macam setengah daripada ahli kitab seperti Yahudi, dia tak terima Nabi Isa alaihi salam, dia tak terima Injil. Mereka tolak. Kita tak, kita terima semua. Kita tak ada masalah kan. Injil adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita terima tu. Tapi dengan syarat yang tak menyeleweng lah, yang menyeleweng kita tak terima. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Al-Kitab, Al-Quran, yang membenarkan. Tengok kita baca Al-Quran, kita tengok kan, betul. Ini hebatnya orang Islam betul, semua betul kan. Semua Nabi Musa adalah Nabi Allah, Nabi Isa adalah Nabi Allah, Taurat adalah kitab Allah,
Sehingga mereka ni kita namakan sebagai ahli kitab, orang yang mempunyai kitab, tapi mereka selewengkan benda tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata lagi, sifat Al-Quran ni musaddiq satu, dia membenar, menyokong, dan kemudian yang kedua muhaimin. Muhaimin artinya ialah musaitir maksudnya. Musaitir ni menguasai. Muhaimin menguasai, apa maksud menguasai? Bukan menguasai, tapi raqib, memerhati. Ini perkataan-perkataan yang ulama berilah kan untuk memberi makna kepada muhaimin ni, iaitu atau syahid. Ada yang kata itu apa maksud dia? Maksudnya ialah apa? Apa-apa dia tu menjadi penentu. Quran tu menjadi penentu. Ini betul, ini salah. Ini betul, ini salah. Jadi Quran tu terletak lebih tinggi daripada Taurat juga dan juga Injil. Injil betul diturunkan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mungkin ada perkara yang dah perlu diubah. Ini yang betul, bukan yang tak betul. Yang tak betul tu memang tak betul lah. Jadi ini jadi Al-Quran Allah Taala turunkan tu, kemudian dia berkata ini betul, ini bersalah, ini kena teruskan, ini tak, macam tu. Jadi itu nama dia muhaimin. Jadi penentu kepada betul dan salah, mana yang boleh ikut, mana boleh perlu ditinggalkan sekarang, mana dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata muhaiminan alaih. Menjadi muhaimin. Kemudian fahkum bainahum bima anzalallah. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW, fahkum, hendaklah kamu hukumkan bainahum, bila mereka ni minta kepada kamu. Kita dah baca sebelum daripada ni, ayat sebelum daripada ni kan, muka surat sebelum ni 115. Kalaulah mereka ni minta hukum kepada kamu, hukumlah di kalangan mereka itu bima anzalallah, dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Maksudnya janganlah nak ambil hati mereka ke dan sebagainya. Akan kita baca ayat selepas daripada ni. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikut ahwa'. Ahwa' tu artinya ialah hawa nafsu, keinginan mereka. Kemudian kenapa? Itu memang macam tu kan. Amma ja'aka minal haq, sehingga menyelewengkan kamu daripada apa yang Allah Ta'ala minta kamu buat macam ni. Jadi bila mereka tu minta satu benda tu, mereka ada sebab lah tu. Sebab orang Yahudi ni kalau dulu kan, mereka ni kalau mereka rasa tak nak terpulang, mereka pilih sendiri kan. Kadang-kadang mereka rasa macam tak best lah ikut hukum kita ni, kita bertanya Muhammad lah, mungkin Muhammad memutuskan lah. Padahal mereka tak percaya pun kepada Muhammad. Jadi mereka buat macam tu. Jadi Allah SWT kata, kalaulah mereka ni minta kepada kamu untuk berhukum sesuatu benda, kamu hukum mengikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu. Jangan ikut mereka tu, jangan ikut kehendak mereka. Sebab apa? Mereka ni nak selewengkan kamu ni. Gitu kan maknanya kan. Likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Kemudian Allah Ta'ala kata pula, setiap daripada kaum tu, orang-orang sejak daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi Muhammad SAW ni, Allah Ta'ala banyak kaum. Ada kaum ni, kalau kita tengok sekarang lah kan, ikut kajian manusia, bukan ya Allah banyaknya kan. Ada orang Mongolia, ada orang Cina, ada orang Eropah, ada orang Rusia, ada orang Afrika, ada orang India, ada orang macam-macam orang. Semua tu dipanggil sebagai, kita kata minkum. Jadi setiap daripada mereka, bila Allah Ta'ala utuskan Rasul kepada setiap daripada golongan itu, golongan manusia tu, ada syira'ah wa minhaja. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap syira'ah maknanya syariah, ada cara dia, ada undang-undang dia. Kemudian wa minhaja, dan juga tariqan, iaitu cara hidup. Allah Ta'ala tentukan begini dan begini dan begini. Jadi kita pun fikirlah, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan sama daripada dulu? Jadi walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh jadikan mereka tu satu syariat saja. Maknanya Nabi Adam tu satu saja. Memang kita ni satu kan, iaitu Islam kan. Tetapi lepas daripada tu kan, manusia ni mulalah kan macam-macam buat perangai kan. Dia ubah ke sana, jadi macam-macam jadi kan. Jadi kemudian itu yang pertama lah. Yang keduanya, syariat yang dibawa oleh setiap daripada nabi-nabi itu ada benda-benda yang sama, iaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita namakan dia sebagai Islam. Tetapi ada juga yang berbeza berdasarkan kepada perubahan hidup manusia kan. Manusia gini macam ni sesuai, macam ni manusia. Jadi Allah Ta'ala jadikan macam tu. Tetapi bila sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan jadi dia satu, mesti kena ikut Nabi Muhammad SAW saja. Yang sebelum tu Allah Ta'ala memang jadikan macam tu, dan tapi Allah Ta'ala tak jadikan satu saja kan. Itu sebab apa? Memudahkan manusia dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata, walakin liyabluwakum fima atakum. Bila datang Nabi Muhammad SAW, kemudian daripada itu mereka pun disatukan. Nak tengok kan, nak ikut tak nak ikut, ataupun masih nak berpegang kepada ajaran nama mereka tu.
masih nak berpegang kepada yang salah. Mungkin salah kan, yang lama tu kan, dah lama, dah berkurung-kurung, mereka dah menyeleweng sini, akhirnya Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi Muhammad, sekarang ni ikut kan satu saja. Ada yang masih nak ikut tok nenek mereka, ada yang masih nak ikut apa yang diwarisi daripada orang lama, ada yang kata mereka lah betul. Tengok kan, jadi Allah Ta'ala kata liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Oleh kerana itulah maka hendaklah kamu ni berlomba-lomba sepatutnya untuk pergi kepada kebaikan. Maksudnya kan, kau dah nampak kebaikan tu, pergilah ke sana. Kenapa masih nak berpegang lagi? Jadi jangan berlomba-lomba nak berpegang kepada apa yang dipegang oleh tok nenek kita, kalau benda tu tak betul kan. Tok nenek kita tu maksudnya bukanlah kita ni tok nenek kan, tok nenek kita sekarang, tapi maksudnya ialah orang-orang Quraisy seperti ni. Mereka tu nak pegang pada, oh ini tok nenek kita dulu, ini moyang kita dulu, ini dah berapa keturunan kita dah guna macam ni kan. Mereka nak itu, bukannya nak berlomba untuk pergi kepada Islam tu. Sepatutnya Allah kata fastabiqul khairat, tinggalkan apa-apa yang tak betul, tinggalkan, hendaklah pergi kepada kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kamu semua nanti kembali kepada Allah. Kamu nak berebut ni benda lain ni, kamu akan dapat benda tu ke tak? Allah Ta'ala. Kamu apa-apa pun akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada Tuhan tu, kepada yang tak betul tu. Jadi Allah Ta'ala kata, ingatkan kamu semua ni akan kembali kepada Allah jami'an, dan dialah yang akan beritahu kepada mereka, bukan patung-patung, bukan berhala tu yang akan memberitahu kepada kamu kan. Tak. Kamu mati bukan pergi pada dia, pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Apa yang kamu berdebat sangat-sangat atas dunia ni, kamu kata aku betul, nanti Allah Taala akan beritahu kepada kamu, ni betul. Jadi Allah Taala dah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, dah beritahu kepada kita kan. Tapi mereka tolak juga kan. Yang pendeta-pendeta Yahudi, rabai-rabai mereka ni kan, ni pelik-pelik ni kan. Sebab apa? Tengoklah, kerana Allah Ta'ala sebut sebelum Nabi ni akaluna, itu lil kazib, mereka ni suka sangat makan. Lepas tu akaluna, sama'una, macam-macam. Jadi Allah SWT kata sini, iaitu inilah perangai mereka. Jadi kita tengok ayat seterusnya, apa Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ayat ini dikatakan, disebutkan oleh Tabari, disebutkan, dia kata ayat ini, ayat berapa kita sekarang, ayat 49 49 turun bila ada satu kumpulan ni, ni grup rabai-rabai ni Yahudi ni, semasa di Madinah Al-Munawwarah ni, daripada kumpulan Yahudi tu, pendeta-pendeta mereka adalah ada seperti Ibnu Suraya lah, macam-macam sekali. Jadi mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka pergi kepada Nabi, mereka berpakat lah, mereka kata, mari kita cuba ubah sikit pegangan Muhammad ni kan, kita ubah, kita tengok macam mana, kita cuba kacau dia sikit, tengok ni jahat dia kan. Jadi dia pun ajak lah, dia buat lah benda-benda situ, saya tak ceritakan tapi maknanya lalu turunlah ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata wa anihkum, dan lah kamu wahai Muhammad, uhkum maknanya berhukumlah bainahum, pada orang-orang Yahudi tu, pada orang bukan Islam tu, bima anzalallah, dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dan kemudian wala tattabi', sekali lagi kan kita tengok kan, ayat atas tu dah sebut dah wala tattabi', maknanya amaran Allah Ta'ala ni kepada kita semua, jangan kita cuba nak ikut kan hawa-hawa mereka tu kan, nafsu-nafsu mereka tu kan, keinginan-keinginan mereka. Atas dunia kita tengok pada hari ni kan, macam-macam kan tekanan orang kafir buat kan, kepada bila kita nak buat Islam, mereka akan tekan kita. Bila kita nak ikut mereka, cara hidup mereka, style mereka, mereka akan bagus, mengalu-ngalukan. Macam-macam mereka buat kan. Sebab itulah plan mereka dah buat kan, macam-macam. Supaya apa? Supaya kita ni tetap terikat dengan mereka. Macam-macam kan. Sebab itulah dahsyat sangatlah kita tengok keadaan pada hari ni kan. Dengan dia membekukan lah kadang-kadang. Kalau tak ikut mereka, dia akan bekukan. Duit kita, setengah-setengah tu, duit kita. Tapi kita simpan pada dia, menyebabkan mereka, bila kita tak ikut dengan cakap mereka, mereka pun bekukan, dia bekukan. Bukan RM1, bukan RM2, bilion-bilion mereka bekukan. Kita nak buat macam mana? Terkapai-kapai lah kita kan, dah duit pada mereka, mereka bekukan. Tengok suka hati kan? Jadi contoh kan, macam mana orang kafir ni kan, dia buat tekanan supaya apa? Supaya kita ikut mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, Allah Ta'ala kata wa anihkum bainahum bima anzalallah,
Kalaulah kita diminta untuk berhukum di kalangan mereka, kena hukum ikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut hawa mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum wahzarhum. Jaga-jaga mereka ni. Allah Taala kata wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Jaga-jaga Muhammad. Mereka ni akan cuba untuk apa tu kan? Tu. Yaftinuka tu maknanya lah menyesatkan kamu. Yudilluka. Mereka akan cuba untuk menyesatkan kamu daripada pegangan kita kepada Islam ni kan. Jadi Allah Ta'ala dah sebut kan. Jadi ingat betul-betul jangan bahawa mereka ni memang ada plan untuk menyesatkan kita ni. Jadi jaga-jaga, Allah Ta'ala wahzarhum, jaga-jaga mereka ni. Mereka nak sesatkan kamu daripada setengah ma anzalallahu ilaik, setengah, sebahagian. Mereka mungkin tak semua, setengah-setengah benda mereka macam bagus, teruskan, bagus ni, ini agama kamu, ikut. Tapi setengah-setengah benda mereka akan cuba untuk selewengkan. Jadi Allah Ta'ala tak semua. Memanglah asal cadangan mereka ni, plan mereka ni dalam kepala ni nak murtadkan kita semua. Tapi kalau tak mampu nak murtadkan, dia akan selewengkan ikut cara lain pula. Itulah yang berlaku ketika zaman penjajahan dulu. Dan juga zaman sekarang ni masih ada lagi cara-cara mereka tu yang mengikut cara yang semasa lah. Gitu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata fa in tawallau, kalaulah bila kita nak buat ikut Islam, mereka tak nak lah, mereka tak nak ikut, mereka pun berpaling. Allah Taala kata fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di zunubihim. Allah Taala kata kami sesungguhnya Allah Taala nak akan mengenakan ukubah di atas dunia ini dengan setengah daripada dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala hukumkan manusia ni tidak semuanya di atas dunia ni. Yang utamanya ialah di akhirat. Kalau manusia itu sesat, kalau manusia itu tak nak ikut Islam, kadang-kadang kita tengok kenapa Allah Ta'ala tak hukum mereka, kenapa tak jatuhkan bala kepada mereka. Mungkin kita berfikir macam tu kan, tapi Allah Subhanahu Ta'ala kata sini tak, sebahagian saja, sedikit sahaja. Daripada sebahagian tu maknanya mungkin 1/4, mungkin 1/2, mungkin 1/10. Sebahagian, ba'du tu maknanya sebahagian. Sebahagian daripada apa kejahatan mereka itu Allah Ta'ala mungkin balas di atas dunia ni. Tapi yang pastinya di akhirat Allah Ta'ala akan balas. Jadi oleh kerana itu janganlah kita tunggu balasan Allah Ta'ala ke atas orang Yahudi macam okey je kata, tak kena hukum pun. Betul ke? Jadi entah betul kot, jangan. Orang Yahudi, orang Kristian, Allah Ta'ala mungkin hukum sikit saja atas dunia ni, di atas dunia ni. Jadi Allah Ta'ala biba'di zunubihim, di atas kejahatan-kejahatan mereka itu, wa inna katsiran minan nas lafasiqun. Allah Ta'ala kata banyak manusia ni kan, banyak katsiran, banyak daripada manusia ni sebenarnya fasik. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala dah sebut di sini kan, banyak manusia tu fasik, bukan banyak manusia tu baik. Jadi artinya minoriti orang yang baik ni sebenarnya, orang yang tidak fasik ni sangat-sangat sedikit. Jadi Allah Ta'ala sebut, oleh kerana itu apa dia peringatan ni, iaitu janganlah kita ni pula nak ikut majoriti. Kenapa? Majoriti tu bahaya sikit, sebab majoriti Allah Ta'ala kata mereka ni fasik. Jadi bukan penentu kita ialah majoriti dan juga minoriti. Penentu atas manusia, maksud saya kan, bukannya maksud orang Islam. Orang Islam kalau majoriti kita tak kira yang majoriti orang Islam, tapi majoriti atas dunia ni kita kata bukanlah penentu betul atau salah. Yang menjadi penentu betul atau salah ialah yang betul atau salah mengikut Al-Quran dan juga Al-Hadis. Bukannya betul atau salah mengikut ramai orang berpendapat macam tu, majoriti manusia kan, majoriti media masa dan sebagainya kan, media netizen kan dan sebagainya. Tak, netizen bukannya penentu hukum. Jadi kita jangan terpengaruh kadang-kadang tu. Jadi afa hukmal jahiliyyati yabghun, Allah Ta'ala kata last ayat ni, Allah Ta'ala kata adakah hukuman keputusan jahiliyah yang kamu nak. Dalam qiraat di sini dia ada yabghun, dia ada tabrun, dia ada dengan tabrun tu maknanya kamu nak, yabghun maknanya mereka nak, gitu. Kalau mereka nak tu ialah merefer kepada orang kafir lah. Adakah mereka ni nak kepada hukum jahiliyah sedangkan Taurat ada pada mereka, sedangkan kitab Injil ada pada mereka? Gitu kan tak? Tuhan, mereka kata mereka ikut Tuhan, kenapa tak ikut? Jadi jahiliyah ni maknanya yang bukan Allah lah kan. Tapi
ada bacaannya qiraatnya tabrun. Kamu maknanya kita semualah. Adakah kita ni nak mencari keputusan lain daripada keputusan Allah? Allah SWT dah tetap macam tu. Hukuman Allah Ta'ala dah tetap macam tu kan. Ketetapan Allah macam tu kan. Undang-undang Allah Ta'ala. Kenapa kamu nak cari lagi yang lain? Yang lain tu Allah Ta'ala terus menamakannya sebagai jahiliyah. Jadi bagi kita, sebab itulah bagi kita kan, apa-apa yang bukan Islam maka dia adalah jahiliyah. Bukan zaman jahiliyah. Tu zaman jahiliyah ni zaman Nabi, sebelum Nabi SAW tu zaman jahiliyah. Tapi jahiliyah ni dia boleh berlaku, tak mesti masa dia boleh berlaku sampai zaman sekarang. Sebab Allah Ta'ala kata sini, afa hukmal jahiliyah, adakah keputusan undang-undang apa-apakah yang bukan Islam yang kamu nak, yang kamu nak cari. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi sini kan, maknanya bukannya nak soalan, bukan waman ahsanu tu soalan, tapi maksudnya sini dipanggil la ahad, maknanya istifham tapi ingkari. Tu dia menolak kan. Dia panggil tak, bukan soalan, makna soalan siapa, tak ada, bukan tanya, bukan, tapi makna tak ada lagi selain daripada Allah yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih baik ketetapannya, undang-undangnya, law-nya dan juga keputusannya. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saja, insya-Allah jumpa lagi dalam sesi muka surat akan datang, muka surat 117 insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.